Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid hari ini? Semoga sihat walafiat dan dalam rahmat Allah. Baiklah, hari ini Ustaz akan sambung pelajaran yang keempat. Kitab Jenayat muka surat 23 dengan tajuk Al-Musabaqat wal Munadhalah. Baiklah, sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca doa belajar dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya rabbil fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil murqarabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertamanya kita lihat pengertian al-musabaqat dan al-munadhalah. Pengertian al-musabaqat berarti perlumbaan seperti lumba kuda, lumba lari dan berenang. Manakala al-munadhalah berarti peraduan yang melibatkan lontaran lembing, memanah dan menembak. Sebagaimana dalil firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'addu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang berarti, dan sediakanlah untuk menentang mereka, iaitu musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap bersedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Bagaimana cara perlumbaan yang diharuskan oleh Islam? Yang pertama, hendaklah ditentukan kadar jauhnya, iaitu permulaan dan akhir. Maksudnya ada permulaan dan ada akhirnya. Kadar jauhnya adalah bagi kebiasaan binatang tersebut, seperti perlumbaan kuda, unta, gajah, bagal dan sebagainya. Apa tu bagal? Bagal ialah kacukan antara kuda betina dan keldai jantan. Itu dinamakan bagal. Yang kedua, perlu ditentukan jauhnya atau jaraknya dan maklum atas peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi bagi menentukan menang atau kalah dalam pertandingan menembak, memanah dan sebagainya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat hukum perlumbaan dan memanah. Hukum perlumbaan dan memanah adalah harus. Ulama telah sepakat dalam perkara yang bermanfaat bahawa peraduan untuk jihad dan kesihatan dibolehkan bagi mereka yang belajar ilmu peperangan untuk beradu kemahiran dan makruh untuk meninggalkannya. Jadi di sini telah dibahagikan kepada 4 hukum. Yang pertama, hukumnya sah. Kenapa sah? Iaitu berlumba dan bertaruh atas binatang yang boleh mendatangkan manfaat pada peperangan, seperti menunggang kuda, menunggang unta, menunggang gajah, bagal dan himar. Tadi bagal dah tahu kan? Apa makna bagal? Bagal ialah kacukan antara kuda betina dan keldai jantan. Himar pula bermaksud keldai. Dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Tirmizi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. La sabaqat illa fi naslin au huffin au hafir. Yang berarti tidak boleh mengadakan ganjaran untuk pertandingan
kecuali memanah lumba, unta atau kuda. Itu hukumnya sah. Bagaimana pula hukumnya yang tak sah? Hukum yang tak sah ialah dalam permainan yang melibatkan kesihatan seperti berenang, jalan kaki, lomba lari, bermain pedang dan lomba perahu. Yang ketiga, hukumnya harus. Harus sekiranya tiada sebarang pertaruhan dan tidak bercampur perkara yang diharamkan, seperti pendedahan aurat yang bercampur antara lelaki dan perempuan dan tidak patuh syar'i. Maksudnya dalam perlumbaan tersebut tidak bercampur antara lelaki dan perempuan dan tidak mendedahkan aurat ataupun tidak mematuhi melanggar hukum-hukum syarak. Dan yang keempat, hukumnya haram, iaitu bertaruh atau melagakan binatang seperti kambing atau ayam dan sebagainya, ataupun laga ayam. Kalau dulu kenal orang masyarakat Melayu melaksanakan ataupun mengadakan pertandingan laga ayam, itu hukumnya haram. Baiklah, seterusnya kita lihat hukum pertaruhan dan ganjaran pertandingan. Ianya terbahagi kepada dua. Yang pertama, dihukumkan haram. Maksud haram di sini ialah ganjaran dikeluarkan oleh kedua-dua peserta atau kedua-dua belah pihak. Jika menang salah seorang daripada pesertanya, maka ganjaran tersebut akan diberikan kepada pemenang. Hukum diharamkan kerana terdapat unsur untung rugi dan menyamai judi, iaitu al-maisir, yang kalah perlu membayar ganjaran kepada pemenang. Yang kedua, dihukumkan harus, iaitu ganjaran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tidak melibatkan peserta yang bertanding, dan harus kerajaan menggunakan wang Baitumal kerana itu maslahat jihad. Yang kedua, ganjaran dikeluarkan oleh salah seorang yang bertanding. Jika peserta yang tidak mengeluarkan ganjaran menang, maka ganjaran tersebut perlu diberikan kepadanya. Jika pengeluar ganjaran yang menang, maka tiada ganjaran. Maksudnya di sini hanya seorang saja yang keluarkan ganjaran. Dan yang ketiga, ganjaran dikeluarkan oleh dua orang peserta dan perlu muhallal sekiranya muhallil menang. Apa maksud muhallal? Muhallal ialah setara dengan kedua-dua peserta. Dan maksud muhallil, orang atau peserta yang boleh menyebabkan perlawanan menjadi halal. Maka ganjaran diberikan kepadanya. Sekiranya muhallil kalah, mana-mana peserta yang mengeluarkan ganjaran mengambil hak masing-masing. Itu dihukumkan harus. Dan yang akhir sekali kita lihat hikmah berlumba dan memanah. Yang pertama, dengan berlumba dan memanah dapat menjaga kesihatan di dalam Islam adalah dituntut dan digalakkan. Yang kedua, segala perbuatan yang boleh memberi manfaat kepada agama digalakkan untuk dilakukan. Dan yang ketiga, menggalakkan orang Islam mempunyai kemahiran yang baik dalam urusan-urusan mempertahankan agama. Baiklah murid-murid, kita telah selesai tajuk Al-Musabaqat wal-Munadalat dalam pelajaran 4, mata pelajaran jenayat. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran 5 pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.